لا حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شغل الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صوابا. بسم الله الرحمن الرحيم. والمعراج حق وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء ثم إلى حيث شاء الله من العلا وأكرمه الله بما شاء وأوحى إليه ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى فصلى الله عليه بالآخرة والأولى. Dan bermula Mi'raj itu adalah hak sebenarnya, dan sesungguhnya telah dijalankan pada malam akan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dinaikkan akan dia dengan tubuhnya pada ketika jaga kepada langit, kemudian kepada tempat yang menghendaki akan dia oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada segala tempat yang di atas, dan memuliakan akan dia oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan barang yang menghendaki ia akan dia, dan memberitahu ia kepadanya akan barang yang memberitahu ia akan dia. Tiada mendustakan oleh hati Rasulullah SAW akan barang yang melihat dia akan dia. Maka mudah-mudahan memberi rahmat oleh Allah SWT atasnya serta membesarkan ia akan dia pada dunia dan akhirat. Syarah dia bermula Isra, maknanya dijalankan pada waktu malam. Mi'raj mana naik ke atas, dijalankan akan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Masjid Makkah Al-Mukarramah hingga sampai kepada Masjid Baitul Maqdis, dan kemudian Mi'raj dia dinaikkan akan dia daripada Baitul Maqdis hingga kepada Sidratul Muntaha atau kepada yang mendaki Allah akan. Itu perjalanan yang masyhur yang sabit dengan nas Al-Quranul Karim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Dan perkataan pengarang bahawa Mi'raj itu sebenar. Al-Mi'raju haqqun, yakni wajib atas orang yang akil lagi balik. Wajib bagi orang yang berakal, tidak cacat akalnya, dan juga balik sampai umurnya, iaitulah melaksanakan satu tuntutan kewajipan, iaitulah mengiktikad, mana menjadikan satu simpulan pegangan akidah bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala menaikkan ia akan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke atas, dinaikkan ke atas langit, kemudian dijalankan akan dia dari masjid, selepas dijalankan daripada Masjid Mekah ke Masjidil Haram kepada masjid, iaitulah Masjidil Aqsa yang ada sekarang dalam keadaan yang sangat getir, ya, dilanda oleh iaitulah pengkhianat dunia besar, iaitu syarrad dawab, binatang yang paling jahat merangkak atas dunia. Coba dia, alladzina kafaru inna syarrad dawab, sungguhnya binatang yang paling jahat merangkak atas muka bumi, alladzina kafaru, orang yang kafir dengan Ta'ala. Dan orang Yahudi ni orang yang dicop oleh Al-Quran. Walan tarba angkal yahud wala nasara hatta tattabi'a millatahum. Yahudi, Nasrani tak reda dengan Islam
selagi kita ikut cara dia. Jadi peristiwa yang besar ini berlaku dan diabadikan di dalam Al-Quranul Karim, iaitulah amrun khariqun lil adah, perkara yang mencarikan adat. Makna perkara yang akal manusia tak boleh nak kesan. Kekuasaan kebesaran Allah yang maha dahsyat. Perjalanan yang jauh boleh disingkatkan dengan masa yang tepat. Kerana bahawa Isra' itu telah tetap ia dengan dalil Al-Quran. Subhanallazi asra bi'abdih, itu sabit dengan nas Quran dan ijma'. Maka barang siapa mengingkarkan dia nasa jadi kafir ia. Kalau dia tak percaya Isra', maka hukum dia adalah mengingkari Quran. Dan bila dia ingkar Quran, maka faqad kafar, maka kufurlah ia. Dan bahawasanya mi'raj daripada Masjid Baitul Maqdis atau Baitul Maqdis sampai ke atas langit yang ketujuh, dan telah tetap ia dengan beberapa hadis yang masyhur. Dan daripada langit yang ketujuh sampai kepada syurga, kemudian kepada mustawa, tetap ia dengan khabar yang wahid. Maka barang siapa mengingkarinya akan dia, dan saya tidak jadi kafir, tetapi jadi fasik, jadi dosa besar. Dan bermula perkataan yang tahqiq, bahawasanya tiada sampai Nabi SAW kepada arash. Dan bermula perkataan rahimahullah ta'ala dengan tubuhnya pada ketika jaga. Artinya perkataan yang sebenar bahawasanya Isra' dan Mi'raj itu adalah keduanya pada masa jaga. Sebab dalam ayat disebut Subhanallazi asra bi'abdi, bukan asra bi ruhil abdi lah. Ya. Pada masa jaga dan dengan ruh dan badan. Seperti yang ijma' atasnya ulama, iaitu kurun abad yang kedua. Berserahan bagi setengah ulama abad yang pertama, yang berkata ia bahawasanya Isra' itu dengan roh saja, tetapi pada ketika jaga, ketika jaga tapi dengan roh saja. Dan berserahan bagi setengah yang lain, dan berkata ia bahawasanya Isra' itu adalah ia dengan mimpi di dalam tidur. Ya, ini perkataan yang tak kuat. Kalau mimpi saja tidak jadi satu gegaran, tak jadi satu perkara yang menggoncangkan masyarakat ketika itu. Ya. Kemudian bermula perkataan kepada tempat yang menghendaki akan dia oleh Allah Ta'ala daripada segala tempat di atas. Artinya sampai ke dalam syurga dan kepada Sidratul Muntaha, tempat yang mana Jibril tak boleh pergi. Kalau dia masuk dia pun terbakar tadi. Dan kepada mustawa, dan tiada sampai kepada aras seperti yang telah terdahulu. Ya, dia ada khilaf. Setengah kata sampai, ya, setengah kata tidak. Walhasil itu amrullah, urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan perkataannya dan memuliakan ia akan dia oleh Allah Ta'ala dengan barang yang menghendaki ia akan dia, seperti memperdengarkan Ta'ala akan dia kalamnya yang qadim, dan seperti memperlihat dia akan zatnya yang maha mulia, atau perkataan yang kuat kerana hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhumah. Dan bermula perkataan pengarang dan memberitahu ia kepadanya akan barang yang memberitahu ia akan dia. Jadi pengarang banyak datang secara ijmal sampai tempat yang sampai tidak terus. Ya, sini maknanya diceritakan secara ijmal. Ya, memberitahu barang yang diberitahu apa dia, itu uraian dia. Daripada hukum syarak seperti wajib 50 sembahyang sehari semalam, kemudian berulang-ulang diringankan sehingga jadi 5 waktu sebagaimana yang tetap. Bermula perkataan dia tiada mendustakan oleh hati. Maka zabal fuadu ma ra'ah,
oleh fuad baginda Rasulullah SAW akan barang yang melihat ia akan dia. Artinya apa? Tiada ingkar oleh hati Rasulullah SAW akan barang yang melihat dia akan dia dengan matanya, bahkan membenar ia akan dia. Tiada berkata oleh hatinya pada ketika melihat itu, tiada aku kenal ia akan dikau, dan jika berkata ia dan dia nasaya adalah ia dusta. Dan sebenarnya mengenai ia akan dia, salah satu ulama pada barang yang melihat akan dia oleh baginda Rasulullah SAW. Maka berkata Ibnu Mas'ud dan Siti Aisyah radhiyallahu anhuma, bahawa melihat ia akan Jibril alaihi salam. Dan berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, melihat dia akan Allah Subhanahu wa taala. Itu kaul yang kuat, yang melihat ia akan Allah Taala sendiri, tapi dijadikan penglihatan di dalam hatinya, ya. Dan berkata Anas bin Malik, melihat dia akan Allah Taala dengan mata kepalanya, ya, dilihat dengan mata kepala, tapi dengan cara yang layak dengan kebesaran Tuhan. Bila kaifin walan hisarah, dengan tidak ada satu kaifiat yang menyamai dengan makhluk. Tetap Allah Taala itu ialah mukhalafah. Kerana Allah Ta'ala dengan makhluk tidak ada sedikit pun jalan mumasalah. Mumasalah mana serupa, zatnya, sifatnya, af'alnya tak serupa. Sebab zat Allah Ta'ala ialah zat yang wajib al-wujud. Adapun makhluk semuanya taraf dia dalam mungkin al-wujud. Zat Allah ialah zadul mutlak. Adapun zat sekalian makhluk adalah zat yang muqayyad, mana zat yang diikat dengan Allah Ta'ala. Adapun Allah yang mengikat segala-galanya, dia terlepas daripada segala tambatan dan ikatan. Itu makna mutlak. Itulah wujud yang hakiki. Wujud yang mutlak dipanggil wujud yang sebenar-benar wujud. Adapun wujud yang muqayyad, yang terikat, maka itu bukan wujud yang sebenar. Itu wujud dipanggil majaz. Macam kita panggil apa? Bayang-bayang kita kan. Mana ada wujud sebenar bayang. Dia tak ada hakikat. Ya, bila bergerak kita bergeraklah dia. Ya, walaupun pada zahir nampak ada dia, tapi ada dia tidak diiktiraf. Itu maknanya bila diadukan dengan wujud yang sebenar, ialah wujudullah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara perkara lagi al-khawd allazi akramahullah ta'ala bihi ghiyasan li ummatihi haqqun. Dan bermula kolam khawd, telaga tu, yang memuliakan akan dia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan muliakan akan baginda SAW dengan dia kerana menolong akan umatnya. Itu adalah hakun, ialah sebenar. Syarah dia. Dan bermula kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu dipanggil jisim yang tertentu, mana zat, ya, yang tertentu, yang sangat besar dan sangat luas. Adalah ia di atas bumi yang putih seperti perak. Airnya lebih putih daripada air susu, dan baunya lebih harum daripada bau kasturi. Berjananya bekas untuk mencedok mengambil dia lebih banyak daripada bintang di langit. Macam mana kita nak bayang, memang tak terbayang akal yang sempit. Dan barang siapa minum daripadanya, nasaya tidak dahaga ia selama-lama. Siapa yang minum, la yazma'u abadan, dia tidak akan dahaga selama-lama. Bila masuk dalam syurga kita minum, bukan kena dahaga. Minum dalam syurga itu bukan sebab dahaga. Itu minum di tanah untuk bernikmat-nikmat saja. Ya. Bagaimana kita pagi hari raya kan, sebab kalau hari raya Aidilfitri, sunat bagi kita makan dahulu sebelum pergi sembahyang. Kalau Aidil Adha, pergi sembahyang dulu, balik memakan. Kalau Aidilfitri, sebab sebulan kita puasa, jadi hari raya tu menandakan hari tu raya. Awal tu sebelum pergi sembahyang, makan dulu, ya, itu disunatkan. Kemudian kita singgah balik raya kan 3-4 rumah, minum kan. Rumah kawan tu minum, rumah kawan tu minum. Minum tu kena dahaga ke? Kan? Tu di tana'um, kena bernikmat, bersedap. Itu mana? Tu dunia, cara dunia. Akhirat lagi hebat. Itu maksud.
Jadi seteguk saja dia meneguk khaudur Rasulullah SAW, maka la yazma'u abadan, dia tak akan dahaga selama-lamanya. Dan perkataan pengarang rahimahullah ta'ala dan bermula kolam, iaitu wal khaut ila akhir sampai akhir tu, syarahan dia setengah daripada yang wajib kita benarkan menjadi satu akidah kolam yang mengurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala akan dia bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan adalah hikmahnya buat pertolongan bagi umat yang dahaga mereka tatkala keluar daripada dalam kuburnya. Dahaga yang sangat dahsyat, nak berjalan kepada mahsyar, matahari sejengkal biqadri rumhin. Bayangkan tuan, sekarang matahari duduk langit yang keempat. Bila kajian saintis ada ozon dia tu dah apa orang panggil, dah mula nipis, kita dah tak terasa sangat bahang ni. Itu langit keempat. Kalau dijadikan langit kedua, ketiga, tak tahu hangus kita. Dalam hadis Mukhtarul Ahadis dijadikan 9 malaikat. Hari-hari malaikat tu simbah ke arah salji, 9 orang simbah ke arah salji supaya suhu makna matahari itu mu'tadil, makna jadi sederhana, dapat diambil manfaat oleh penghuni penumpang sementara di muka bumi. Kalau malaikat tu mogok, agaknya habis hangus kita garing hangus kita. Itu jarak jauh. Bayangkan langit keempat, malaikat saiz besar-besar tadi simbah matahari itu dengan salji. Bayangkan kalau sekiranya duduk langit tiga kedua, tak tahulah. Dalam hadis pula akhirat besok biqadri rumhin, dia ada dua pendapat. Rumhin dengan makna mailin, satu batu, satu lagi rumhin dengan makna selingkal. Bayangkan matahari selingkal. Kalau dia nak bayang ni kan, kalau kita tahu 1 mil mailan satu batu pun Allah. Itu yang perlu dia sampai apa? Tenggelam. Ada yang pusat, ada lutut, ada tenggelam habis. Itu kadar ketenggerlaman dia dengan maksiat dan mungkar. Kalau atas dunia dia suka menenggelamkan diri dengan maksiat, fasyak, mungkar, maka waktu akan tenggelam dia ikut kadar dia. Kalau dia habis tenggelam, dia orang kafir habis terus lewat. Dan keadaan itu pula kaki bertindih 1000 kaki. Dalam kita Kashful Ghaibiyah memang tadi nak dibayangkan, sampai orang kafir kata, ya Allah, nak masuk neraka lah, kami tak sanggup duduk di padang mahsyar. Bayangkan, dia tak tahu neraka lagi dahsyat tuan-tuan ni. Itu maknanya. Jadi dalam keadaan yang sedemikian, terbayangkan macam mana dahaga tak tahu nak cerita lah. Kalau orang cerita kerja kontrak pun tengah panas pun tak tahan dahaga kan. Yang dibayangkan perlu sangat kepada air. Maka di situ air sangat bernilai besar. Zaman Harun Ar-Rasyid sebagai khalifah, raja, dia memburu diiringi dengan beberapa pengiring. Tiba-tiba tersesat di satu kawasan yang jauh, tak ada air. Lebih kurang 3 hari tak minum, sampai ditombang dan dia rasa mungkin dia akan mati. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan kuasa besar dia. Datang seorang waliullah, ditanya kepada Harun Ar-Rasyid, alaka hajah, kamu ada hajat tak? Dia kata, itin syai'an minal ma', datangkan aku air sikit lah, aku tak tahan dah. Yang kau nak minta apa aku bagi, syarat kau bagi aku air. Kau nak minta apa? Dia kata. Dia orang tu pun kata apa, wali tu kata, aku nak minta satu. Dia kata, minta lah apa kau nak? Aku nak kerajaan engkau bagi dekat aku. Kau jadi rakyat, aku raja, tanpa pilihan raya. Tanpa pilihan raya, tak ada ceramah, tukar terus dia. Apa kata Harun Ar-Rasyid? Ambil lah, dia kata. Tengok kan. Air kita ambil, mati habis tu orang kata ambil. Dia kata ambil lah, dia kata aku tak nak, aku nak air. Bayangkan berapa dahsyat itu, baru tengah belantara. Ini bukan yaumil mahsyar lagi. Akhirnya Harun Ar-Rasyid pun berdoa, bernama wali ni berdoa, dan dia hentak dengan tumit dia je, pum memancut air. Minumlah dia. Dia pun minum, dia pun tinggal. Aku heran, kerajaan kau, dia kata, mana aku boleh tukar dengan air. Bayangkan itu di tengah belantara, bukan padang mahsyar kan. Itu besar. Jadi sangat besar dan sangat memerlukan air. Maka di kolam tu khas. Kolam macam mana rupa, macam mana dahsyat, cantik, macam mana itu di luar jangkauan akal kita yang sempit. Sebab benda dia kata al-hayatu ba'dal mamat mimma la yudrikal aql.
kehidupan selepas mati ni akal tak nak tangkap tuan. Dia punya kedahsyatan, kehebatan dia. Sebab dibandingkan sikit dalam Mukhtarul Ahadis, banding di sana sikit tuan. Macam mana orang duduk dalam rahim ibu 9 bulan, tiba-tiba dikatakan kamu akan keluar menghadapi satu suasana alam dunia yang besar. Lautnya, daratnya, langit, bumi, hutan belantara. Jadi dalam insan dalam rahim ibu tu mula ini apa alam dia ingat alam rahim tu paling besar dah bagi dia. Itulah macam begitulah. Bila keluar je perut ibu dan nampak dunia terperanjat besar, begitulah kita bisa keluar alam dunia pergi ke alam sana. Ya, maknanya Maha Kuasa besar Allah Taala menjadikan fa'alun lima yurid, dia boleh buat apa yang dikehendaki. Itu dia antara gambaran sedikit berhubung dengan benda yang wajib dijadikan akidah, ialah al-khawdu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah kolam ataupun telaga baginda sallallahu alaihi wasallam yang dapat diminum oleh orang-orang yang beriman. Dan ada satu riwayat hadis, ramai orang-orang yang tak beriman nak minum juga, tak tahan dan nampak nak pergi, maka dihalau oleh Jibril alaihi salam, pergi dihambat kerana mereka meninggalkan akan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya. Pada mulanya Rasulullah pelawa dia, maka Jibril kata, ini mereka telah meninggalkan sunnahmu ya Rasulullah, membelakangkan ajaranmu sepeninggalanmu. Kalau begitu suruh dia pergi je. Habis itu mungkin lambat. Mana itu satu kehinaan bagi orang yang atas dunia, mereka tidak mengikut akan sunnah dan perjalanan baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan perkataan pengarang rahimahullah, dan bermula kolam hingga akhir, dan setengah daripada yang wajib kita benarkan kolam itulah yang mengurniai oleh Allah SWT akan dia bagi Nabi besar kita Muhammad SAW, dan adalah hikmahnya buat pertolongan bagi umat yang dahaga mereka tatkala keluar daripada kubur, dan adalah tempatnya sebelum titian sirat, ya, pada perkataan jamhur. Mustaqim tu potong. Dia tak ada mustaqim tadi. Dalam hadis mana ada mustaqim? Sirat tadi. Ya, siratal mustaqim atau dalam surah Fatihah. Tunjukkan kami jalan yang atau ada siratul mustaqim. Ada pun yang dibentangkan di permukaan api neraka, itu sirat namanya, sirat. Kalau dalam syarah Sahih Muslim dia bukan 17,000 tahun panjang. Macam mana nak minta kita pun tak tahu. Bayangkan api di bawah. Ya, dalamnya neraka tu disebut dalam peristiwa Amaratus Sa'ah, tanda kiamat, sebuah hadis. Ketika sahabat berduduk dengan baginda sallallahu alaihi wasallam dengan satu wajbah, dentuman yang sangat kuat. Ditanya baginda pada sahabat dengan penuh adab menyatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul lebih mengetahui. Maka Rasul menyatakan, baginda SAW menyatakan, itulah batu yang besar yang bau saja jejak di dasar neraka memakan masa 70 tahun. Bayangkan kalau kita baling batu besar, lautan paling dalam dunia pun tak sampai 20 km dan dia ada jejak sekejap dah jejak. Ini bayangkan kalau sehari, sebulan, setahun, 70 tahun berjejak. Bayangkan macam mana dahsyat. Ya, tempat untuk mengazab dengan sebenar-benar azab. Di sana tak ada tolak ansur azab kan. Kalau tak azab itu bukan neraka namanya. Begitu juga syurga, tempat habis nikmat. Ya, kalau tak ada nikmat boleh pertikai, itu bukan syurga namanya. Ya, syurga tempat habis nikmat, paling dahsyat nikmat di sana. Dan begitu juga azab, paling dahsyat azab juga di sana. Dan bermula katanya sebenar ia, mana hakun, kerana menunjuk atas bahawa beberapa hadis yang mutawatir, hadis sahih mutawatir. Dia kalau hadis ahad saja, itu dikatakan kalau ingkar ahad itu jadi kufur. Kalau hadis itu sahih mutawatir tiap-tiap tabaqat, kalau dia ingkar baru kufur. Ya, ini mana hadis itu mutawatir kuat. Hadis yang maknanya diriwayatkan oleh kumpulan yang banyak setiap-tiap tabaqat. Maka mencerita dia oleh lebih daripada 30 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan barang siapa mengingkar akan dia kata tiada jadi kafir tapi jadi fasik, dan semuanya telah menafikan akan dia oleh Mu'tazilah. Ya, Mu'tazil mana orang yang gelincir daripada jalan yang sebenar. Itu di antara benda yang diletakkan di sana besok ialah khaudun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kunan wa syafa'atu allati iddaraha lahum haqqun kama ruya fil akhbari ila akhir. Wallahu a'lam.